Kota-Belud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan belanjawan negara yang terbesar dalam sejarah, iaitu RM322.5 bilion. Pada saya, belanjawan kali ini dalam keadaan seluruh dunia menghadapi norma baru akibat pandemik, sebaiknya kerajaan memperhalusi dan menumpukan kepada agenda-agenda dan perkara-perkara yang lebih serius yang boleh memulihkan semula keadaan, terutamanya ekonomi. Secara peribadi, pandemik ini tidak akan berakhir dengan mudah. Ia akan mengambil masa yang lama untuk pulih kepada keadaan asal atau mungkin mustahil. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengurus dan mengawal keadaan dan persekitaran kita. Untuk bahas belanjawan 2021, dua perkara pokok yang ingin saya tumpukan adalah masalah kesihatan dan peluang pekerjaan. We need to tackle health and economic crisis first, dan perlahan-lahan isu-isu lain dapat kita tangani bersama insya-Allah. Tuan Yang di-Pertua, secara kasarnya ekonomi negeri Sabah bergantung kepada pertanian, perlombongan dan juga sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik ini. Di Kota-Belud misalnya, kami ada 4 dun, Usukan, Tempasuk, Kadamaian dan juga Dun Baru, Pintasan. Kami punya Pulau Mantanani yang terkenal, ada pantai yang cantik, gunung, Bukit Bukau, semuanya dalam sebuah parlimen. Saya mohon infra dan accessibility kepada tempat-tempat pelancongan ini. Kita semua maklum antara mereka yang hilang punca pendapatan dan pekerjaan adalah sektor pelancongan. Mungkin apakah perancangan kerajaan bagi membangunkan sektor ini? Menurut kajian yang dibuat ke atas Sabah melalui Institute of Strategic and International Studies bertajuk The Sabah Crisis, peluang pekerjaan semakin hilang. Job listing in Sabah fell 70% compared to last year dengan izin. Job openings for low skill work dalam sektor pertanian, perhutanan dan perikanan jatuh melebihi 35,000 tahun ini, dan sektor ini sebenarnya mewakili 1/4 daripada pekerjaan di Sabah. 1 daripada 3 Sabahan atau 33% dalam isi rumah atau mewakili 743,000 orang di Sabah adalah rentan, vulnerable, atas faktor kemiskinan. Manakala 8 daerah yang mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi di Sabah, iaitu di Kota-Belud, Kuala Penyu, Tongot, Pitas, Kota Marudu, Beluran, Telupit dan Kudat, dengan Pitas dan Tongot melebihi 70% kadar kemiskinan. Saya mohon agar daftar ikasih ini dikemaskini dan diteliti kerana ramai sebenarnya yang benar-benar susah tetapi tidak termasuk dalam senarai ini. Negeri Sabah juga memerlukan pembaharuan dari sektor pertanian. Mungkin kita boleh mengambil contoh seperti negara Thailand, One Town, One Product, tetapi harus juga disertai dengan kemudahan fasiliti untuk menjual di pasar. Kastam dan penghantaran juga harus dipermudahkan kepada pekebun dan peniaga kecil. Kita banyak belajar dari bulan Mac lepas saat awal menghadapi pandemik ini bahawa food security adalah antara yang menjadi isu utama. Sekarang kita perlu invest dalam transformasi pertanian moden sekaligus boleh memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk luar bandar. Kita perlu memodernkan pertanian di seluruh negara, atasi pemberian baja yang tidak efisien dan galakkan pertanian organik untuk higher value added. Kota-Belud, terutamanya Dun, Tempasuk, kami masih perlukan kemudahan pengaliran untuk petani. Negeri Sabah juga memerlukan kepelbagaian peluang pekerjaan. Kita seharusnya mengambil peluang terhadap kedudukan kita yang berada dekat dengan Indonesian Capital dan juga negara Filipina. Kita perlu mengoptimumkan kemudahan dan kelebihan kita dari segi pelabuhan, refueling, mengekspor construction material or even industrial building system. Ini juga selari dengan hasrat kerajaan untuk melibatkan lebih ramai penglibatan Bumiputera dalam sektor ekonomi. Kerajaan harus invest atau create peluang pekerjaan dalam konteks Malaysia supaya kita dapat menghidupkan semula ekonomi tanpa melupakan belia luar bandar yang paling terkesan akibat pandemik COVID-19 ini.
Saya mohon untuk Kota Belud, antara yang boleh diterokai adalah industri minyak dan gas di Teluk Usukan. Dengan kedudukan yang strategik, sekiranya dibangunkan dengan begitu baik, sudah tentu akan dapat memberi peluang pekerjaan terutamanya untuk anak-anak Kota Belud. Tuan Yang di-Pertua, negeri Sabah begitu terkesan dengan pandemik ini bukan hanya kerana kedaifan pusat kuarantinnya, tetapi juga akibat faktor kemiskinan dan pembangunan yang tidak sama taraf dengan negeri-negeri lain di Semenanjung sejak dari dulu lagi. Sabah memerlukan basic infrastructure dan utility. Kita memerlukan reliable electricity supply supaya industri boleh dimulakan segera. Begitu juga dengan jalan raya dan bekalan air. Saya pernah menyebut kampung-kampung di Kota Belud yang masih belum mempunyai jalan raya bertar sehingga ke hari ini, iaitu Jalan Talungan Terintidon Sayap, Jalan Gandukut Tengkurus Lahanas, Jalan Mangkulat Pinolobu Podos, Jalan Taburon, jalan menyeberangi Sungai Kadamayan Kaung Lobong-Lobong yang juga baru-baru ini terputus akibat banjir. Kita juga memerlukan kemudahan capaian internet dengan lebih baik untuk e-commerce dan juga e-learning. Bagaimana penduduk luar bandar berkecimpung dengan perniagaan dan menduduki kelas atas talian sekiranya capaian internet juga masih jauh ketinggalan. Nationally, we can expect inequality to rise due to COVID-19 affecting our lives. Akan ada jurang yang besar di antara penduduk berpendapatan rendah dan juga kanak-kanak accessing education. Cadangan saya, kerajaan perlu menyediakan bantuan back to school kepada keluarga yang memerlukan untuk merapatkan jurang di antara bandar dan luar bandar. Tuan Yang di-Pertua, seperti yang saya katakan tadi, tumpuan kepada kesihatan haruslah diberi keutamaan bagi melawan pandemik ini, bukan sahaja untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga barisan hadapan yang menjaga keselamatan kita semua. Saya mohon mencadang, yang pertama, membina sebuah hospital baru di Kota Belud. Yang kedua, tukar katil-katil di hospital yang masih menggunakan katil kayu atau katil besi yang cukup lama. Ketika waktu pandemik ini amat sukar membawa atau mengubah kedudukan katil-katil ini kerana tidak beroda. Ini Tuan Yang di-Pertua masih ada lagi di hospital Kota Belud. Yang ketiga, membina sebuah molecular lab di Tawau bagi menampung beban kerja hospital Queen Elizabeth dan juga Makmal Kesihatan Awam Negeri Sabah. Hal ini dapat menjimatkan kos pengangkutan membawa sampel di samping boleh mengeluarkan keputusan dengan lebih segera. Saya difahamkan bahawa perkara ini sudah pun dalam perancangan KKM tetapi harus disegerakan kerana Pantai Timur adalah kawasan yang paling terkesan dalam pandemik COVID-19 ini. Keempat, bila bercakap soal kemudahan perubatan dan kesihatan, antara maklum balas yang saya terima dari petugas barisan hadapan adalah kekurangan peralatan untuk merawat pesakit seperti mesin pulse oximetry bagi tujuan mengira paras oksigen dalam darah, khususnya di Kota Belud kerana ramai pesakit yang datang mengadu kesukaran bernafas. Yang kelima, sistem database untuk keperluan rekod pesakit juga masih manual dan banyak membuang masa. Apa kata kita digitalkan sistem ini untuk kemudahan bersama? Yang keenam, sejak bulan Mac tahun ini, ketika pandemik berlangsung, logistik pengambilan pesakit dari rumah-rumah, terutamanya pedalaman, mendatangkan cabaran besar. Mengambil contoh di Kota Belud sendiri, hampir 2-3 bulan sekali akan ada banjir kilat dan kemudian barisan hadapan terpaksa menggunakan kenderaan pacuan 4 roda sendiri untuk dijadikan ambulans supaya dapat merentasi banjir. Sudah tiba masanya kita melihat keperluan mengikut keadaan. Kerana pandemik kali ini benar-benar membuka mata kita untuk menjadi lebih kreatif berikutan banyak kekurangan yang kita hadapi. Ketujuh, invest projek-projek bangunan tambahan, terutamanya bilik bedah di hospital-hospital daerah, di mana kebanyakan bilik bedah tersebut adalah menggunakan bilik yang telah diubah suai. Namun apabila ada penilaian bertaraf antarabangsa iaitu Malaysian Society for Quality in Health, jawapan yang sering diberikan adalah tidak menepati piawaian kerana masih menggunakan split aircon dan bukannya centralized aircon. Kita maklum bahawa terdapat doktor pakar yang datang melakukan pembedahan di hospital-hospital daerah namun seringkali saja ditegur kerana kekangan bilik pembedahan ini. Ke-8, kerajaan mencanangkan untuk mengambil penjawatan baru namun pecahan kaki tangan tidak diketahui.
Tidak munasabah bagi pegawai kontrak yang sedang bekerja sekarang tamat kontrak Disember ini tetapi tidak diserap. Kemudian pengambilan pegawai baru dibuat pada 2021 pula. Ini menunjukkan keperluan kaki tangan baru dalam KKM sangat diperlukan. Malahan ada pegawai kontrak di Sabah diberi pilihan untuk menjadi pegawai tetap tetapi perlu pergi bekerja di negeri berlainan pada Disember ini. Isu penjawatan ini bukan hanya melibatkan medical officer semata-mata, begitu juga dengan jururawat, penolong pegawai perubatan, lab technician, malahan staf sokongan. Perkara begini perlu diambil perhatian kerana kaki tangan kontrak yang sudah berpengalaman boleh diserap menjadi tetap. Kesembilan, menubuhkan tabung bantuan perubatan khas untuk negeri Sabah kerana ramai pesakit yang datang dari pedalaman. Mereka ini datang jauh dan kebanyakannya susah. Mereka terpaksa membayar tambang, membayar penginapan sekiranya menerima rawatan daycare prosedur. Mungkin tidak juga keterlaluan untuk saya cadangkan agar kerajaan bina asrama pesakit di hospital-hospital besar untuk pesakit yang datang dari jauh dan dalam kategori B40. Ke-10, menambahkan peruntukan untuk primary care prevention dan public health. Ke-11, pakar-pakar subspecialty perlu lebih dihargai dengan tangga gaji yang lebih menarik kerana mereka adalah talent yang akan membantu dalam perkembangan perubatan negara. Saya difahamkan kebanyakan mereka beralih ke sektor swasta kerana under-recognized dan juga underpay. Saya bukanlah doktor tetapi inilah yang berlaku di Sabah. Tuan Yang di-Pertua, tidak keterlaluan untuk saya katakan pandemik ini sebenarnya menampakkan jurang yang sangat ketara dari segi kemudahan kesihatan di antara kita. Kami juga adalah rakyat Malaysia yang sama-sama membina negara ini. Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan projek tebatan banjir di Kota Belud pada rancangan Malaysia ke-11 dengan peruntukan yang diluluskan sebanyak RM50 juta pada tahun 2017. Bagi fasa pertama pelaksanaan projek tebatan banjir ini, skop yang telah diluluskan adalah melaksanakan kajian bersepadu sumber air dan tebatan banjir di lembangan sungai-sungai di Kota Belud. Jawapan yang saya terima untuk soalan banjir ini pada 21 Julai 2020, Jabatan Pengairan dan Saliran telah menyediakan dokumen bagi perolehan kerja ukur kejuruteraan dan akan ditender pada pertengahan Ogos 2020. Manakala bagi perkhidmatan perunding kajian kemungkinan bersepadu sumber air dan tebatan banjir di Kota Belud akan ditender pada awal September 2020. Soalan saya, apakah status tender kerja-kerja pengukuran yang sepatutnya pada pertengahan Ogos 2020 yang lalu serta status tender kajian kemungkinan bersepadu sumber air dan tebatan banjir yang sepatutnya ditender awal September ini? Menurut jawapan kementerian, kajian ini memakan masa 15 bulan untuk disiapkan, iaitu dijangka hanya akan selesai pada pertengahan tahun 2022. Selepas itu barulah tender pelaksanaan tebatan banjir akan dapat dilakukan. Kalau begitu, pelaksanaan kerja-kerja tebatan banjir hanya akan dapat dimulakan pada tahun 2023 dan hanya akan siap pada tahun 2025. Kalaulah begitu panjang masa yang dilakukan untuk melaksanakan projek tebatan banjir ini yang telah diumumkan sejak tahun 2017 lagi, saya ingin bertanya kepada kementerian apakah pelan jangka masa pendek kerana kajian ini terlalu lama dan memakan masa sedangkan banjir tidak menunggu kita. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini juga, pattern banjir juga berubah dan kawasan yang tidak pernah dilanda banjir sebelum ini di Kota Belud dilanda dan ini termasuklah klinik kesihatan ibu dan anak daerah Kota Belud baru-baru ini. Tuan Yang di-Pertua, bila menyebut mengenai belanjawan, bukan semata-mata bagaimana dan di mana wang kerajaan dibelanjakan, namun perbincangan secara holistik seharusnya mengambil kira dari sudut income dan expensesnya. Saya melihat bahawa belanjawan 2021 ini adalah belanjawan yang boleh dikatakan terlalu optimistik dalam menganggarkan saya habiskan menganggarkan sumber kewangan pada tahun hadapan, sedangkan kita belum pasti adakah krisis COVID-19 ini akan pulih sepenuhnya tahun 2021. Sebelum saya mengakhirkan bahas saya ingin bertanya mengenai satu petikan akhbar Sabah Daily Express bertarikh 8 November 2020 yang bertulis Sabah also requesting RM500 million in dues owed to the state
Kemudian PM Yes to RM 1.2 billion sales tax. Boleh saya dapatkan confirmation daripada Perdana Menteri ataupun mungkin daripada Menteri Keuangan tentang perkara ini, kerana sebagai anak Sabah, perkara ini sangat baik, apatah lagi kala waktu pandemik ini. Kalau boleh mohon Perdana Menteri juga Menteri Keuangan confirmkan dalam Dewan Yang Mulia ini, Sabah mesti dibangunkan dan jangan hanya dianggap sebagai ladang untuk memberi hasil dan juga kuasa politik untuk kebaikan Semenanjung, tetapi kami terus tinggal dari arus pembangunan. Rakyat sangat mengharapkan bantuan oleh kerajaan ketika ini dan mudah-mudahan apa yang dinyatakan dalam belanjawan ini dapat ditunaikan. Jangan ibarat tebu manis di pangkal, tawar di hujung. Untuk Sabah, untuk Kota Belud yang lebih baik. Sekian, terima kasih.